وارزقني فهما إنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت أحد عشر كوكبا شمسا رأيته لي ساجدين آمين. Okey. Untuk kelas kita pada pagi ini, Ustazah akan ketengahkan topik yang baru, iaitu penjodoh bilangan. Okay, Ustazah akan gunakan Ustazah punya ni. Sekejap ya. Ustazah masuk. Jelas tak suara Ustazah semua? Okay. Jelas Alhamdulillah. Ustazah nak tanya, Takia Mak Akira ni siapa? Takia Mak Akira ni siapa? Okay, Syuhada Ya? Slow itulah sebab ramai yang guna dekat rumah Ustazah ni, ramai yang guru. Jadi kita semua orang share satu internet je. Kalau internet slow tu Ustazah minta maaf Nanti kalau awak tak berapa jelas, awak boleh bagi tahu Ustazah. Okey, untuk topik yang sekarang ni, Ustazah akan presentkan slide yang digunakan untuk yang hari inilah. Sekejap Okay, slide ni awak boleh dapatkan daripada Google Classroom sebab Ustazah dah letakkan dekat situ. Sekejap Okay, yang siapa-siapa yang ada buku boleh buka muka surat sekejap Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 6. Muka surat 6. Okey, semua jelas kan? Okey, jelas. Okey, topik kita hari ini adalah penjodoh bilangan. Okey, siapa ingat apa itu penjodoh bilangan? Okey, topik ini pernah kita belajar masa awak darjah 5. Siapa ingat lagi apa itu penjodoh bilangan? Ya, betul. Maksudnya perkataan yang diletakkan sebelum sesuatu yang ada yang spesifik lah. Contoh dia kalau macam ni, buku. Buku kita panggil apa penjodoh bilangannya? Macam kalau buku 1 sebiji buku. Tadi ada komen cakap macam sebatang kan? Kalau sebatang selalunya kita guna untuk apa? Ya, betul. Ya, betul. Sebatang pensel kayu. Betul tak? Sekarang ni Ustazah akan terangkan tentang objektif PDPC kita hari ini. Objektifnya adalah untuk memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul. Kat situ kita akan gabungkan dua, iaitu kata nama am dan penjodoh bilangan juga. Boleh? Definisi. Apa itu kata nama am? Sebagaimana yang pernah Ustazah terangkan dalam kelas awak tahun lepas, iaitu tahun 5, kata nama am ini bermaksud kata yang merujuk
sesuatu yang bernyawa seperti manusia. Manusia ni tergolong daripada golongan macam dari segi kata lain adalah orang lah. Okay, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tempat dan benda secara umum. Okay, kalau boleh tengok pada highlight yang Ustazah highlightkan tu, kata nama am ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang bernyawa. Okay, yang kedua sesuatu yang tidak bernyawa. Jadi kata nama am ni tergolong kepada dua jenis. Jadi awak kena perhatikan betul-betul perkataan tu. Contoh perkataan rumah. Okay, rumah tu sesuatu yang bernyawa tak? Kalau tak, dia akan masuk kepada golongan yang sesuatu yang tidak bernyawa, betul tak? Kata nama am bukan hidup. Okay. Kalau yang bernyawa, kata nama am hidup. Okay. Selalunya kata nama am hidup adalah sesuatu yang bernyawa seperti kucing. Okay. Azim letak nama, gambar kucing, betul tak? Okay. Seperti kucing, arnab. Aisyah guna gambar arnab ke tu kat punya DP? Okay, ke arnab. Okay. Yang seterusnya, kalau awak nak tahu kata nama am ni, yang mana kata nama am ke, yang mana kata nama khas, selalunya kata nama am ditulis dengan huruf kecil, kecuali di permulaan ayat. Contoh kalau awak tulis perkarangan panjang, betul tak? Lepas tu, selepas titik, ada kata nama. Tetapi, kalau kata nama itu adalah kata nama am, dia dikecualikan menggunakan kata nama huruf besar sebab selalunya formatnya nampak je huruf kecil untuk kata nama, dia akan ditulis dengan huruf kecil. Tetapi jika kata nama itu berada di permulaan ayat, awak kena tulis dengan huruf besar. Okay, jelas tak penerangan Ustazah? Okay, jelas. Okay, kalau jelas, Alhamdulillah, kita akan pergi kepada kita akan pergi kepada penjodoh bilangan. Okay, apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ini digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Okay, kadang-kadang ini kata nama, kata bilangan ini disertakan dengan penjodoh bilangan seperti batang, buah, ekor, orang dan sebagainya. Okey. Boleh bagi tahu Ustazah tak? Perkataan untuk penjodoh bilangan yang awak baru tahu. Ada tak? Yang sebelumnya awak tak tahu. Lepas tu tiba-tiba kamu awak bagi tahu. Oh, baru saya tahu. Ada tak perkataan tu? Hai semua. Kazukon Jiro ni siapa Okay, Darwish. Okay. Nanti Ustazah nak, boleh tak awak tukar nama awak? Contoh yang Takiyama Akira ni tukar. Kazuko Jiro pun tukar. Letak nama awak sendiri. Boleh? Oh, abang awak punya. Yang Takiyama Akira ni siapa punya alamat email lah? Syahda guna yang siapa punya? Syahda guna yang siapa punya Syahda? Oh, mak awak punya. Okay, tak apa. Semua buka kamera ke? Saya tak nampak pun muka awak. Boleh tak buka kamera semua? Buka kamera. Kamera. Okay, buka semua ya. Okay, sekarang ni Ustazah dah terangkan tentang objektif pembelajaran kita. Ustazah dah terangkan tentang apa itu penjodoh bilangan dan kata nama am. Okay, sekarang ni kita akan masuk kepada inti bahasa. Okay, inti bahasa ni contohlah. Contoh untuk kata nama am seperti kereta, budak, pokok dan ayam. Okay, kereta.
Kereta penjodoh bilangannya apa? Okey, sebuah. Kalau budak? Budak? Okey, seorang. Kalau pokok? Sebatang. Okey, sebatang. Kalau ayam? Ekor. Okey, seekor. Ini untuk penjodoh bilangan lah. Okey. Kalau untuk kata nama am pula. Kalau kereta, macam mana awak nak bezakan kata nama am itu dengan kata nama khas untuk kereta? Macam mana awak nak bezakan sama ada kereta itu tergolong dari kata nama khas atau kata nama am? Macam mana awak nak bezakan? Ingat lagi tak yang Ustazah pernah terangkan masa tahun lepas? Macam mana awak nak bezakan? Okey, Aisyah boleh bagi tahu Ustazah tak macam mana kita nak bezakan? Okey, Darwish. Macam nak cakap sesuatu je? Janganlah tertekan. Ustazah tak bagi, Ustazah tak tertekan awak pun. Bukanlah maksudnya. Ustazah, aku kena bagi contoh kata nama Contoh kata nama am. Macam mana awak nak bezakan kata nama tu adalah kata nama am ke kata nama khas? ikan. Okey. Kalau nak tahu kata nama am dia ikan, kata nama am dia, betul lah tu ikan. Tapi nak bezakan antara kata nama khas dan kata nama am. Kata nama am duduk pada kata nama as. Kurang tepat? Aisyah? Cuba. Cuba ingat balik apa yang Ustazah pernah bagi tahu. Ha? Nama am dan kata nama pasti tempat nama yang penting. Okey, betul. Betul dah kata nama yang penting lagi. Penting tu macam mana? Macam nama, Ya. Nama? sekolah, Nama sekolah. ada. Yang tu nama tempat, betul tak? Okey. Betul tapi kurang tepat. Kata nama tu memang Kata nama bagi nama orang, nama dengan nama tempat, kata nama am. macam? Saya tahu tapi tak tahu dia nak terangkan. Okey, bagi contoh je. Kalau contoh kalau gelas tu. Gelas untuk kata nama am apa, kata nama khas apa? Contoh je. Bagi contoh. Yang saya faham macam mana? Saya faham kelas kereta. Okey, kereta. Sebuah kereta kata nama am. Okey. Tapi nama tu Ya, betul. Okey, tahniah kepada Darwish. Betul dah tu penerangannya. Sebab bagi contoh tadi macam Darwish cakap tadi, untuk kata nama am dan kata nama khas, Ustazah selitkan sikit untuk yang tu. Kata nama am dan kata nama khas, macam mana nak bezakan? Darwish tadi sebab dia tak tahu macam mana nak terangkan, dia bagi contoh terus. Okey, berdasarkan contoh yang Darwish bagi, Ustazah huraikan. Okey, tadi Darwish bagi untuk kata nama am itu, dia bagi sebuah kereta. Betul tak? Okey, sebuah kereta tu dia bentuk umum. Okey. Macam yang Ustazah terangkan pada slide yang sebelum ini. Okey. Kalau boleh perhatikan baliklah. Okey, kata nama am ini adalah sesuatu yang diberikan secara umum.
Okey, sebab kereta itu adalah benda yang tidak bernyawa, betul tak? Darwish bagi tadi contohnya sebuah kereta. Okey, bila awak dengar sahaja sebuah kereta, sebuah kereta itu tergolong dari kata nama sesuatu yang tidak bernyawa. Sebab kereta dia tak ada nyawa. Okey, secara automatik awak dah dapat tahu yang kereta itu adalah kata nama am, bukan hidup. Sebab hanya kereta sahaja, sebuah kereta. Sebuah kereta kan umum. Kecuali contoh yang kedua yang diberikan oleh Darwish tadi, jenama. Okey, bila kereta dia meletakkan jenama seperti proton. Okey, secara automatik proton itu adalah kata nama khas. Okey, kata nama khas. Itulah perbezaan antara kata nama umum, kata nama am dan kata nama khas. Okey, jadi Ustazah ucapkan terima kasih kepada Darwish sebab berdasarkan contoh tu Ustazah bagi penerangan kepada kawan awak. Okey, jadi beza antara kata nama am dan kata nama khas hanya terletak pada pengkhususan. Kata nama khas ni senang cerita awak mengkhususkan sesuatu itu. Contoh kereta tadi. Okey, kereta kalau ada je nama kereta yang meletakkan je nama seperti Proton ke, Iswara ke, Ferrari ke, apa lagi? Kereta apa lagi yang awak suka? Sport ke, Lamborghini ke, lagi? Selain daripada Lamborghini apa lagi kereta? Okey, Ferrari ke. Okey, semua jenama yang semua kereta yang ada jenama tergolong dalam golongan kata nama khas. Tapi jika awak sebut saja seperti sebuah kereta. Contoh Alif bercerita dengan Darwish tentang kereta kegemaran mereka. Alif hanya bagi tahu Darwish, saya minat sebuah kereta ini. Sebuah kereta. Maksudnya Alif tak menspesifikasikan perkataan kereta itu jenama apa. Betul tak? Jadi penggunaan kata yang digunakan Alif adalah kata nama am, bukan hidup. Tetapi Darwish pun bila Darwish dengar perkataan daripada Alif, Darwish balas, ya ke? Okey, saya juga ada kereta kegemaran saya iaitu kereta Ferrari. Okey, awak dengar saja perkataan kereta Ferrari, maksudnya Darwish telah menggunakan, ya betul, automatik Darwish telah menggunakan perkataan kata nama khas dalam perbualannya. Okey, setakat ini awak faham penerangan pada Ustazah? Okey, kalau faham alhamdulillah. Okey, contoh inti bahasa untuk penjodoh bilangan pula. Okey, penjodoh bilangan selalunya ekor, buah, gugus, potong. Okey, perkataan gugus. Pernah dengar tak perkataan gugus? Pernah tak awak menggunakan perkataan gugus itu dalam kehidupan seharian awak? Okey. Tak dengar? Okey, Ustazah tanya. Gugus. Tengok pada intisari bahasa. Gugus ini merujuk kepada sesuatu yang dalam kumpulan atau sesuatu yang dalam bentuk longgok. Contoh dia segugus ke kunci. Segugus kunci. Kalau kunci tu banyaklah dalam bentuk banyak, dalam bentuk berkumpulan. Tetapi kalau kunci itu satu sahaja, dia akan automatik menjadi sebentuk kunci. Boleh faham? Boleh beza tak antara gugus bila dia banyak dengan gugus bila dia satu sahaja? Jelas dengan Ustazah? Okay, beza. Ustazah ambil contoh. Dengar tak suara Ustazah? Dengar, okey. Ustazah ulang balik. Contoh. Okey, kalau dengar alhamdulillah. Ustazah ulang balik supaya okey.
Okey, Azim. Boleh ulang balik tak apa yang saya terangkan tadi? Satu. Penggunaan ayat tadi awak guna. Dah betul lah tu bentuk. Cuma, ya, terima kasih Azim. Betul. Azim cakap tadi, kunci, ya. Bentuk. Sebab dia berbentuk. Ya. Contoh tadi Ustazah bagi, kunci kan. Kunci yang ada satu sahaja dengan kunci yang ada dua. Kalau kunci tu ada satu, kata bilangannya adalah sebentuk. Tapi kalau kunci tu ada banyak, dia dipanggil segugus. Segugus kunci. Gugus. Kalau kunci tu ada satu sahaja, sebentuk kunci. Boleh? Okey, potong. Kalau potong, selalunya awak guna untuk apa? Potong kek. Ya, sepotong kek lagi. Sepotong? Kek. Potong kek. Sepotong kek lagi. Selain daripada kek? Potong ayam yang telah dipotong, betul? Sepotong kuih. Tak, macam kurang tepat. Okey, apa lagi yang potong? Contoh dia kalau macam buah tadi. Kalau dia dalam bentuk biji yang dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sempurna, kita panggil buah. Tetapi kalau buah itu dipotong, contoh awak potong 2 atau potong 4 atau potong 6 buah tu, dia dah jadi potong. Boleh? Okey, faham. Okey, kalau ekor tadi macam Azim bagi tahu contoh ayam kan. Okey, ayam dengan ayam yang telah dipotong. Okey, kalau ayam dia belum dipotong dalam keadaan sempurna. Oh, suara Ustazah tak jelas ke? Yang lain jelas tak suara Ustazah? Okey, jelas. Alhamdulillah. Mungkin yang Syahadah punya internet tak kuat kot. Okey. Sebab yang kawan awak lain semua jelas. Okay, Ustazah ulang. Untuk yang ekor dengan potong. Contoh dia ayam. Okey, kalau ayam, kalau dalam keadaan sempurna dia masih ada kaki, dia masih ada kepala, dia masih ada sayap. Okey, kita panggil ekor, seekor. Seekor atau 2 ekor ke, 3 ekor ke. Tapi penjodoh bilangannya adalah ekor. Sebab dia ada ekor. Awak ingat yang tu je. Kalau ayam, sebab dia ada ekor, penjodoh bilangannya adalah ekor. Tetapi kalau ayam itu telah dipotong, kita panggil sepotong, 2 potong. Sepotong ayam, 2 potong ayam. Boleh? Faham penerangan daripada Ustazah? Setakat ni ada pertanyaan? Ada pertanyaan tak? Okey, kalau tak ada pertanyaan, Ustazah akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah aktiviti awak secara individu. Okey, yang pertama, apa yang perlu awak buat? Yang pertama, baca teks yang diberikan. Okey, teks ini akan Ustazah tunjukkan pada slide yang seterusnya. Okey, baca teks yang diberikan dan kenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam teks tersebut. Okey, yang tu yang pertama. Bila awak dah baca, awak dah kenal pasti, apa yang perlu awak buat adalah senaraikan kata nama am
dan penjodoh bilangan tersebut dalam petak. Okey, macam mana awak nak buat dalam petak tu? Okey, awak buat tepi sebelah kanan dan tepi sebelah kiri dalam bentuk petak. Satu petak, awak bahagikan dua. Okey, sebelah kanan awak letakkan kata nama am. Sebelah kiri awak letakkan penjodoh bilangan. Boleh? Jelas tak? Seberapa banyak yang awak jumpa? Ya? Okey, Ustazah ulang untuk arahan. Yang pertama, awak baca awak baca teks yang Ustazah akan berikan nanti. Okey, Darwish boleh tutup mic awak kejap? Okey, terima kasih Darwish. Okey, untuk yang pertama, awak baca teks yang akan Ustazah berikan nanti dan kena pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam buku teks tersebut. Penjodoh bilangan dan kata nama am sekali ya. Nanti bila awak dah jumpa, awak senaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang awak jumpa itu dalam bentuk petak ya. Boleh. Silakan Alif. Okey, dalam bentuk petak, sebelah kiri dan sebelah kanan. Petak satu, awak bahagikan dua. Sebelah kanan dan kiri. Dia akan ada sebelah kanan dan kiri. Jadi sebelah kanan awak meletakkan kata nama am. Sebelah kiri awak meletakkan penjodoh bilangan. Okey, bila awak dah senaraikan, untuk yang senaraikan tu awak senaraikan berapa banyak je yang awak jumpa. Kalau tiga lah yang ada. Kalau empat je lah yang ada. Boleh? Sebab nanti kita akan buat perbincangan balik. Dan bila awak dah senaraikan, dekat bawah petak tu, bawah kotak tadi awak boleh bina ayat menggunakan penjodoh bilangan tersebut. Boleh? Jelas tak? Okey, silakan syuhada. Okey, jelas. Kalau jelas, Ustazah akan tunjukkan teks. Mana ya teksnya? Ya? Boleh. Kejap ya. Okay, untuk yang teks tu kejap ya Ustazah cari. Tiba-tiba hilang pula. Okey, ni adalah penjodoh bilangan ya. Ustazah balik, masa balik. Ya? Okey. Nampak tak? Jelas tak teks yang Ustazah kongsikan ni? Okey, awak baca. Okey, Ustazah bagi masa 15 minit untuk awak buat latihan dan kita akan buat perbincangan untuk yang kata nama dan penjodoh bilangan yang awak telah jumpa dalam teks yang Ustazah berikan. Okey, boleh mulakan sekarang. Ustazah, saya tak dapat buku lagi. Ustazah ada bagi ni. Ada bagi teks tu. Ya. Bukan, Ustazah ada tunjukkan presentation tu. Teks yang Ustazah bagi tu. Bukan dalam buku teks awak, memanglah awak tak ada buku teks lagi. Tak nampak jelas? Okay, kalau macam tu Ustazah upload dalam Google Classroom, awak pergi dekat Google Classroom boleh? Boleh. Awak download bahan tu dekat Google Classroom Kejap ya. Ustazah stopkan kejap.
Sebab semalam Ustazah dah letak dalam slide. Ustazah, kemungkinan Ustazah terdelete. Sebab Ustazah pergi ke Google Classroom, Ustazah upload dekat situ. Okay, Ustazah dah update dalam Google Classroom. Oh, boleh download dekat Google Classroom Ya. Google Classroom yang kata nama am dan penjodoh bilangan. Ustazah upload dekat situ. Google Classroom, pergi dekat kelas awak 6, tahun 6, Syafi'i. Jangan pergi kelas orang lain pula. Kelas 6 Syafi'i, awak cari topik kata nama am dan penjodoh bilangan. Yang lain jumpa tak bahannya? Ustazah letakkan slide sekali di situ. Dah jumpa dah. Okay, ada kan? Ustazah bagi video tu kat dalam classroom Google Classroom. Google Classroom. Tak ada. Awak tak ada masuk. Tak ada masuk dalam Google Classroom ke? Cari topik kata nama am dan penjodoh bilangan. Ustazah baru update tadi. Ada. Ustazah dah upload. Okay. Ada. Ustazah dah update tadi. Ya, kata nama am dan penjodoh bilangan. Okay. Classwork. Ya, classwork. Buka. Cari je kata nama am dan penjodoh bilangan. Dah siap? Okay, kalau dah siap tunggu kawan awak yang lain. Ya, classroom. Kelas 6 Syafi'i 2021, awak pergi dekat situ. Okay, Ustazah ajar awak masuk Ustazah bagi penerangan untuk awak masuk. Awak pergi kelas 6 Syafi'i 2021. Dekat situ ada banyak bahan kan? Okay, awak pergi satu persatu. Cari new material, kata nama am dan penjodoh bilangan. Jumpa tak? Okey, dia berada di atas. Okey, kalau dah jumpa alhamdulillah. Okey, yang mana dah jumpa boleh buat sekarang. Sama. Google Classroom. Tak jumpa? Cari sekali lagi. Refresh. Baca petikan dan senaraikan. Penjodoh bilangan ni. Ya, penjodoh bilangan dan kata nama am. Okey, Ustazah bagi arahan dekat sini check dekat in-call messenger. Okay, Ustazah tulis arahan dekat sini.
Sekejap ya. Okay, Ustazah bagi balik dekat yang material tadi. Ini arahan untuk yang tugasan awak Okay, ni Ustazah ambil daripada Google Classroom tau. Ustazah. Ya. Tu kena tulis dalam buku ke dalam kertas? Kalau ada buku lagi baik bukulah. Kalau ada kertas, kalau tak ada buku boleh tulis dalam kertas. Okay, itu adalah arahan aktiviti awak Tak jumpa lagi ke? Baca satu persatu. Dekat situ Ustazah dah tulis. Kata nama am dan penjodoh bilangan. Pergi Google Classroom. Ustazah, Ya? boleh saya tanya sedikit soalan tak? Boleh, silakan. Yang Abuan ni kan, dia ada 2 page tu Ustazah. Yang mana? Ni penjodoh bilangan dia ada 2 page. Yang mana? Satu punya yang tadi kita belajar dia. Dan lagi satu punya yang buku teks. Ada gambar buku teks. Yang buku teks tu yang kena buat. Gambar buku teks maksudnya? Yang ni dalam apa ni? Dalam kelas pembelajaran. Oh. Kejap. Mungkin yang tu bahan sebelum ni kot. Kau tengok kat Jawi dan prosa ke? Prosa dan puisi ke? Tak. Kan? Awak dah pergi kat sini kan? Kata nama am dan penjodoh bilangan. Okey. Okey, Ustazah buka. Sekejap loading pula. Okey, awak ambil yang dekat bawah dia. Gambarnya. Gambarnya hari tu. Ni, gambarnya kat bawah. Situ. Jumpa tak? Cari. Nampak? Tapi cari kata nama am. Ya, kata nama am dan penjodoh bilangan sekali kalau ada. Yang sebanyak mana yang awak jumpa, sebanyak itulah yang awak tulis. Boleh? Ya, nampak. Okey, sama-sama. Ustazah tanyakan balik untuk yang aktiviti awak. Tak jumpa. Awak ada tak dalam Google Classroom sebenarnya? Awak ada tak dalam Google Classroom? Arang ni adik kau. Okay, Humaira boleh mute kan? Okay. Ustazah bagi masa 10 minit untuk awak buat latihan cari untuk kata nama am dan penjodoh bilangan. Ustazah, penjodoh bilangan tu macam Yang macam kita belajar tadi, sebentuk seekor gugus, cari. Sama. Ya Humaira. Ya Aisyah, kenapa? Ada pertanyaan ke? Tak jumpa? Awak ada dalam Google Classroom ke tak?
Ada dalam Google Classroom ke? Sekejap. Ustazah bagi link Google Classroom yang ni